Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah yang saya kasihi sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk bertemu setelah hampir 3 minggu kuliah kita Sirah Nabawiyah tergendala kerana penutupan masjid. Jadi Alhamdulillah saya amat bersyukur kerana inisiatif ini kita laksanakan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian walaupun kita berada di tempat ataupun rumah masing-masing. Dan untuk pengetahuan muslimah semua, kita akan menyambung perbincangan kita perjalanan hidup 4 khalifah agung, 4 khalifah Rasul yang agung, iaitu kitab inilah kan. Kita sebenarnya baru pada sesi pengajian yang pertama kan kemarin, iaitu 6 Mac. Itu merupakan kelas kita yang terakhirlah untuk kitab ini. Yang terakhir, kemudian itu juga yang pertama kali menggunakan kitab ini. Jadi hari ini insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian yang tergendala tersebut. Pada perbincangan kita dalam sesi yang pertama pada 6 Mac kemarin, kita membuka kitab ini dengan membincangkan berkenaan dengan khalifah pertama yang telah dilantik selepas kewafatan Nabi SAW. Dan pada masa itu kita membincangkan tentang kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Kita bincangkan tentang nama beliau, ahli keluarganya, siapakah isteri beliau, bagaimana karakter, sifat-sifat beliau. Dan kita ada masuk sedikit juga berkenaan dengan keutamaan ataupun kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan pada masa itu kita berhenti di ke surat 13, dan hari ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq itu tadi pada poin kita yang ketiga, iaitu berkenaan Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat yang paling utama di sisi Nabi SAW. Dalam poin ini, kita dapati kedudukan Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang utama tersebut diperakui oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Di sini dinyatakan tentang riwayat Ibn Umar radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan pada masa tersebut, mereka ni di kalangan sahabat, mereka suka duduk-duduk berbincang-bincang kan tentang siapakah di kalangan sahabat Nabi yang paling utama. Dan dalam riwayat ini beliau berkata, kami biasa duduk berbincang untuk mengetahuilah ataupun untuk menyatakan siapa sebenarnya sahabat Nabi yang paling utama. Dan kami sepakat, dikatakan bahawasanya kami sepakat memilih Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Osman radhiyallahu an. Dan hal ini juga diperakui oleh Ali radhiyallahu an, iaitu Ali bin Abu Talib. Ketika Muhammad ibn al-Hanafiyah bertanya kepada Ali, yang mana dia kata, kutanyakan kepada ayahku, iaitu Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, siapa yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari sudut kepimpinannya kan dan sebagainya. Jadi di sini Ali bin Abu Talib beliau menjawab pertanyaan Muhammad ibn al-Hanafiyah itu tadi. Dia kata Abu Bakar, dijawab yang pertama Abu Bakar. Kemudian ku tanya lagi. Jadi Muhammad ibn al-Hanafiyah ni dia tanya lagi kepada Ali, siapa selepas Abu Bakar? Lalu dia jawab Umar. Dan aku takut jika beliau menyebut Osman sesudahnya, maka aku katakan kepada beliau, setelah itu pasti anda. Ini Muhammad bin al-Hanafiyah. Dia kalau boleh nak Ali berada pada tempat yang ketiga lah setelah disebut Umar tadi kan. Tapi kita dapati jawapan Ali berbeza
dengan apa yang disebutkan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah di sini. Ali pun memberikan respon kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad. Dia kata, aku hanyalah salah seorang di kalangan kaum muslimin. Maknanya dia tidak mahulah meletakkan dirinya sebagai antara sahabat Nabi yang paling utama lah di situ. Okay, walaupun kelebihan-kelebihan itu bagi saya semua sahabat inginkan, tetapi untuk menyatakan kita adalah yang terbaik di kalangan yang lain, ini bukan sifat ataupun karakter yang ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Bagi mereka ada lagi yang lebih baik daripada mereka, dan tak mungkin untuk mereka mengangkat atau mengatakan ya saya adalah lebih baik daripada orang itu. Itu bukan karakter di kalangan para sahabat. Dan perlu ya kita fahami bahawasanya berkenaan dengan kedudukan ataupun kita panggil kelebihan yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tadi, yang disebut dan disepakati di kalangan para sahabat sebagai sahabat yang paling utama di kalangan mereka. Kenapa sebenarnya mereka mengatakan sedemikian? Adakah itu merupakan sesuatu yang berasaskan kepada sangkaan-sangkaan mereka ataupun pemerhatian mereka semata-mata? Dan di sini kita perlu faham, para sahabat ni selalunya bila mereka mengemukakan pendapat, mereka mesti ada dalil ataupun kita kata base dia lah, dia punya dasarnya apa. Dan kita dapati bila mereka meletakkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai sahabat yang paling utama selepas Nabi SAW, ia adalah kerana terdapat pengakuan daripada Nabi SAW itu sendiri. Pujian Nabi, kepercayaan yang Nabi berikan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Sebab apa? Kalau pada pengajian kita yang lalu, pengajian kita yang pertama, kita ada membincangkan tentang hadis ini, yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang Nabi ni kalau dia boleh ambil seorang kekasih selain Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai Khalil, Nabi kata apa? Pasti akan aku ambil Abu Bakar. Sebab ada sebuah riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu an yang mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Lau kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu Abu Bakrin. Kalau sahaja aku dibolehkan untuk mengambil khalil, iaitu kekasih selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan aku pilih Abu Bakar. Tapi Nabi katakan di sini walakin, tetapi Abu Bakar akhi wa sahibi. Abu Bakar itu adalah saudaraku dan juga sahabatku. Maknanya tak boleh untuk Nabi ambil dia sebagai khalil, kekasihnya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita lihat ya, bila Nabi mengatakan hal yang sedemikian, bermakna Abu Bakar ini adalah seseorang yang begitu istimewa di sisi Nabi SAW. Sebab itu, ketika ada seorang wanita bertanya dengan Nabi SAW, dan pada masa itu dia kata dengan Nabi, kalaulah nanti next time pada lain ketika saya datang, kemudian anda tidak ada wahai Rasulullah, kepada siapa perlu saya ajukan pendapat ataupun ajukan feedback dan sebagainya? Saya nak jumpa dengan siapa? Dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ketika ditanya oleh wanita itu tadi tentang siapa yang perlu dia rujuk jika Nabi SAW tak ada, Nabi kata begini kepada dia, illam tajidini fati Abu Bakrin. Kalau sekiranya saya tidak ada, maka hendaklah awak jumpa Abu Bakar. Ini bermakna Nabi memberikan kepercayaan kepada Abu Bakar radhiyallahu an sebagai salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan beliau, dan jika sekiranya ada perkara-perkara yang ingin dirujuk, bolehlah terus berjumpa dengan Abu Bakar. Dan para sahabat melihat ini merupakan sesuatu perkara yang begitu istimewa apabila diucapkan oleh Nabi SAW sendiri. Dan sebab itu kita lihat ketika Abu Bakar radhiyallahu an mempunyai masalah atau perselisihan faham dengan Umar radhiyallahu an, Nabi SAW rasa sedih, rasa marah apabila Umar menyakiti hati Abu Bakar radhiyallahu an. Sebab dalam riwayat yang disebutkan di sini, yang mana diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, dia kata dalam kes ini ataupun dalam isu itu, Abu Bakar radhiyallahu an dia ada sedikit perselisihan faham dengan Umar radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar dia jumpa dengan Umar, dia nak minta maaf dengan Umar.
Cuma tidak dinyatakanlah apa perselisihan faham yang berlaku antara mereka berdua. Tapi yang penting di sini poinnya ialah Abu Bakar jumpa dengan Umar untuk minta maaf. Kalau sekiranya dia ada melakukan kesilapan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Tapi kita tahu Umar ni dia ada sifat-sifat yang susah sedikit, kan? Susah sedikit maksudnya tegas, kadang keras kepala dan sebagainya. So dalam pertemuan itu Umar disebutkan sebagai orang yang tidak mahu beralah. Bahkan dia tidak mahu memaafkan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ni dia rasa sedih, dia rasa kesal dengan apa yang berlaku. Lalu dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Ketika dia jumpa dengan Nabi SAW, dia ceritakan kepada Nabi. Dia kata apa? Dia kata gini dengan Nabi, wahai Rasulullah, antara aku dan Ibn Al-Khattab, iaitu Umar radhiyallahu anhu, terjadi perselisihan. Maknanya mereka ni ada masalah. Maka aku jumpa dengan Umar untuk minta maaf, kan? Aku minta pada dia agar dia maafkan aku. Cuma masalahnya dia enggan. Dia tak nak menerima permohonan maaf aku itu tadi. Kerana itu aku datang sekarang ni jumpa dengan engkau, wahai Rasulullah. Sebab apa? Dia rasa sedih kerana Umar tidak mahu memaafkan dia. Dan Nabi SAW ketika mendengar apa yang Abu Bakar radhiyallahu anhu sampaikan itu tadi, Nabi kata gini kepada dia, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Dan Nabi ucapkan perkataan itu sebanyak 3 kali. Okey, sebanyak 3 kali Nabi sebutkan kepada Abu Bakar. Dan tak lama kemudian kita dapati Umar ni dia rasa kesal juga. Kenapalah aku buat gitu kepada Abu Bakar? Dia rasa kenapa mesti buat sedemikian? Mungkin kesalahan ni taklah besar mana. Dan apa salahnya kalau maafkan Abu Bakar itu tadi, kan? Maka dia nak jumpa Abu Bakar, kan? Dia pergi ke rumah Abu Bakar. Dia tanya, Abu Bakar ada di rumah? Kemudian diberitahu oleh orang rumah, tidak, dia tidak ada dalam rumah. Dan Umar terus pergi bertemu dengan Nabi SAW. Pada masa itu, ketika Nabi melihat Umar radhiyallahu anhu, Nabi wajahnya berubah jadi merah. Maksudnya Nabi marah dengan Umar. Kenapa mesti bersikap sedemikian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dan pada masa itu Umar pun meminta maaf kepada Nabi. Namun kita dapati Nabi tetap tak berubah wajahnya. Bila Abu Bakar dia lihat keadaan Umar yang mendapat layanan yang sedemikian daripada Nabi, Abu Bakar dia tak sampai hati. Okey, Abu Bakar tak sampai hati melihat layanan yang sedemikian yang diterima oleh Umar daripada Nabi SAW. Lalu apa kata Abu Bakar kepada Nabi SAW? Wahai Rasulullah, demi Allah, sebenarnya akulah yang bersalah. Abu Bakar sebut sedemikian. Ini teks ini boleh dirujuk pada muka surat 15. Maaf, saya lupa nak beritahu tadi muka surat berapa. Boleh lihat pada muka surat 15. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, demi Allah, sebenarnya akulah yang bersalah. Jadi Abu Bakar sebutkan sebanyak 2 kali. Dalam hal yang sedemikian, Nabi pun beritahu kepada para sahabat yang ada di situ. Nabi kata begini kepada mereka semua, Inna Allah ba'athani ilaikum. Sesungguhnya Allah mengutuskan aku kepada kalian. Allah utuskan aku kepada kalian semua. Faqultum kadzabta. Tapi kalian kata aku berbohong. Beza dengan Abu Bakar. Ni maknanya Nabi cuba, kalau kita lah dalam bahasa kita apa, hashtag throwback lah, kan? Nabi ingatkan kembali apa yang berlaku di awal-awal Nabi menyampaikan dakwah. Bagaimana ketika Nabi menyampaikan dakwah, apakah respon yang mereka berikan kepada Nabi pada awal-awal. Nabi SAW mengatakan bahawasanya Tuhan mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, agama Nabi SAW itu adalah Rasulullah, kan? Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan apa respon mereka? Kebanyakan antara mereka mengatakan Nabi SAW sebagai seorang yang pembohong. Mereka kata apa? Kadzabta, engkau berbohong. Tapi Nabi ingatkan kepada mereka, wa qala Abu Bakrin. Tapi bila sampai kepada Abu Bakar, dia kata apa? Sadaqah. Dia kata dia benar. Iaitu Abu Bakar kata Nabi ni adalah orang yang benar. Walaupun apa yang diucapkan oleh Nabi pada masa itu adalah begitu asing tentang Allah yang Esa, tentang baginda sebagai Rasulullah SAW, tentang wahyu yang baginda dapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang asing. Namun Abu Bakar radhiyallahu an, dia tampil ke hadapan dan dia membenarkan apa yang Nabi SAW ucapkan.
Lalu Nabi kata apa? Wa wasani binafsihi wa malihi. Abu Bakar, dia membela aku dengan dirinya dan juga dengan hartanya. Ini keistimewaan yang ada pada Abu Bakar. Lalu Nabi tanya kepada mereka, apakah kalian mau membiarkan sahabatku ini? Kenapa? Maksudnya, kenapa buat perkara-perkara yang begitu kepada Abu Bakar sedangkan dia merupakan seseorang yang sentiasa berada di hadapan untuk membela Nabi SAW. Dan pembelaan yang dia buat bukan hanya sekadar dari sudut ucapan. Okey? Dia bukan kata, oh Nabi betul, Nabi benar, bukan gitu. Tetapi Abu Bakar ketika dia tampil ke hadapan membela Nabi SAW, dia menggunakan hartanya, jiwanya sama-sama dengan Nabi SAW dalam perjuangan dakwah daripada awal sampailah ke akhir hayat Nabi SAW. Jadi ini yang Nabi lihat, keistimewaan yang ada pada Abu Bakar, yang mana Nabi kata tak seharusnya orang yang begini dekat dengan aku, yang aku sayang, kan, kalian perlakukan sedemikian. Dan menurut riwayat ini, setelah itu tidak ada di kalangan mereka yang berani untuk menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu. So, kita lihat di sini ya. Bila Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat pujian yang sedemikian daripada Nabi SAW, ini bermakna cinta, kasih sayang Nabi kepada beliau adalah begitu tinggi. Begitu dekat sangat Abu Bakar ni dalam hati Nabi SAW. Jadi sebab itu ya, ketika Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi SAW dalam satu peperangan ini bernama Zatus Salasil. Okay, Zatus Salasil. Dia kata begini, dalam peperangan tersebut dia pernah jumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia bertanya dengan Nabi SAW. Dia kata, Ayyun nas ahabbu ilaik? Siapakah orang yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah? Dan di sini Nabi jawab, Aisyah. Okey, Aisyah, iaitu Aisyah isteri Nabi SAW. Kemudian Amr bin al-As, dia tanya, Faminar rijal? Dan di kalangan lelaki siapa pula yang engkau cintai, yang kau kasihi? Kan yang paling kau cintai dan kasihi. Lalu Nabi kata apa? Abuha. Abuha maksudnya ialah ayah dia, ayah Aisyah. Siapa ayah Aisyah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maknanya Nabi, di kalangan lelaki yang Nabi SAW sayang, paling cinta, kan, ialah ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sini ya, kita lihat, dia tanya lagi, Amr bin al-As radhiyallahu anhu tanya lagi kepada Nabi, siapa setelah itu? Iaitu setelah Abu Bakar, engkau sayang siapa? Kau suka siapa, kan? Kau cinta kepada siapa? Lalu Nabi pun menjawab, Umar. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa nama di kalangan orang lelaki yang Nabi sebutkan sebagai orang yang Nabi cintai. Maka di sini kita lihat, apabila ada pujian-pujian yang sedemikian, kita lihat tadi dalam perbincangan itu, Nabi, kalaulah Nabi boleh mengambil seseorang yang dipanggil sebagai Khalil, iaitu kekasih selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata pasti Nabi akan pilih Abu Bakar. Lalu Nabi katakan, kalaulah sekiranya ada apa-apa urusan setelah aku nanti, kalau aku dah tak ada, bila aku wafat, maka jumpalah Abu Bakar. Kemudian dalam peristiwa dalam peristiwa Umar radhiyallahu anhu ada perselisihan faham dengan Abu Bakar. Nabi rasa marah, kenapa mesti buat sedemikian kepada Abu Bakar? Dan Nabi membela Abu Bakar dalam hal ini, dan Nabi pesan kepada para sahabat, dan Nabi ingatkan kepada para sahabat, siapa Abu Bakar ini di sisi Nabi SAW, iaitu bukan setakat orang yang membenarkan Nabi, tetapi Abu Bakar adalah orang yang membela Nabi SAW dari sudut jiwa dan hartanya, dan bahkan diperakui sebagai orang yang Nabi SAW sayang, dekat di hati Nabi SAW. Maka sebab itu kita tidak hairan mengapa Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi orang yang ataupun sahabat yang paling utama, okay, pada masa itu. Yang Nabi SAW angkat ialah sebagai sahabat yang paling utama, dan juga diperakui keutamaannya, kelebihannya di kalangan para sahabat yang lain. Dan bukan itu sahaja, bila kita membincangkan tentang kelebihan ataupun keutamaan Abu Bakar, kalau kita rujuk pada muka surat yang ke-16 dalam kitab ini, disebutkan bahawasanya Abu Bakar, dia ni merupakan seseorang yang sentiasa membenarkan ucapan-ucapan Nabi SAW. Dan ada sebuah riwayat
ini datangkan di sini. Tak silap saya ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari ataupun Imam Muslim lah, tak silap saya sedemikian. Disebutkan bahawasanya riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang satu peristiwa. Peristiwa ni peristiwa yang begitu aneh yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang ada di sekitar baginda pada masa itu. Iaitu Nabi ceritakan tentang seekor serigala. Nabi kata gini, bainama ra'in fi ghanamihi ada alaihi dhi'bu fa akhadha minha syatan fa talabahu ar-ra'i faltafata ilaihi dhi'bu fa qala man laha yawma as-sab'i yawma laysa laha ra'in ghairi. Ini pelik sikit kisahnya. Okey, iaitu pada satu hari ni satu ketika ada seorang pengembala kambing yang sedang mengembala kambingnya. Tiba-tiba datang seekor serigala. Serigala ni datang dan memangsa seekor kambing pengembala ini. Itu dia makanlah kan, dia makan kambing yang pengembala ini sedang jaga. Jadi pada masa itu juga pengembala ini kejar serigala tersebut. Yalah, kalau kita pun tapi kalau kita nak kejar ke serigala ni, ke kita biarkan. Tapi lelaki ni dalam kisah Nabi ni, ialah dia kejar. Dia kejar serigala itu tadi, lalu disebutkan di sini tiba-tiba serigala itu berpaling menoleh kepadanya. Serigala ni yang kita dah kejar tadi kan, dia toleh kepada pengembala tadi, lalu dia pun bercakap. Ini memang pelik. Bila serigala bercakap, memang perkara yang menakjubkan. Jadi serigala ni kata apa kepada pengembala itu? Siapa yang dapat menjaganya, iaitu menjaga kambing tadi kan, pada waktu dia akan dimangsa, iaitu pada hari tatkala tidak ada pengembala selain daripada diri aku. Serigala itu kata sedemikian. Dan Nabi SAW mendatangkan dengan sebuah cerita yang lain, iaitu tentang seekor lembu yang mana sedang dibawa oleh seorang lelaki lah, tuannya lah, kita lihat di sini. Yang mana Nabi kata apa? Wa bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamala 'alayha iltafatat ilaihi al-baqaratu fakallamathu faqalat inni lam ukhlaq lihadha walakinni innama khuliqtu lilharthi. Kisah ini iaitu ada seorang tuan kepada seekor lembu ini. Dia bawa lembu tersebut yang mana pada lembu itu dia letakkan beban, maksudnya dia letakkan barang dekat atas badan lembu ini. Jadi ketika jalan itu, lembu tu dia toleh kepada tuannya, kemudian dia bercakap, dia mengeluarkan suara, kan? Dia kata begini kepada tuan dia, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk tugas ini. Maknanya aku diciptakan bukan untuk bawa barang-barang kau ni. Dia kata begitu. Tetapi aku diciptakan Allah untuk membajak lil harfi, iaitu untuk melakukan urusan-urusan pertanian. Bila para sahabat mendengar kisah serigala yang boleh berkata-kata, lembu yang boleh berbual dengan tuannya memberikan nasihat itu tadi, mereka kehairanan. Dan mereka kata apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Perkara yang begitu menakjubkan, antara percaya dan tidak. Dan bila Nabi melihat keadaan mereka yang kehairanan, pelik itu tadi kan, Nabi pun kata begini kepada mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni uminu bihi wa Abu Bakrin wa Umar. Nabi kata, sesungguhnya aku beriman kepada berita itu sebagaimana Abu Bakar dan Umar mengimaninya juga. Di sini kita lihat benda ataupun kisah yang begitu pelik. Kita pun kan, kalau kita tiba-tiba orang kata kucing bawah blok kita boleh bersuara, agak-agak kita nak percaya ke tidak? Kita mungkin fikir dua kali, betul ke tidak ni Saudara Sakinah ni. Dia kata kucing kat bawah blok dia boleh bercakap kan. Kita akan 50-50, nak percaya ke tidak, nak percaya ke tidak. Tetapi di sini Nabi datangkan dengan dua nama, yang mana percaya kata-kata Nabi tersebut.
ataupun penceritaan yang Nabi berikan itu tadi. Itu pertama ialah Abu Bakar, kedua ialah Umar radhiyallahu anhu. Itu bukan perkara yang akan membuatkan mereka rasa pelik. Sebab itu kita lihat, kalau kita ingat lagi tentang kisah Isra' dan Mi'raj, ketika setelah Nabi pulang daripada peristiwa itu, ia adalah peristiwa yang menggemparkan di kalangan kaum Quraisy di Makkah pada masa tersebut. Sama ada ingin percaya ataupun tidak apa yang diceritakan oleh baginda, satu perjalanan yang memakan masa berhari-hari boleh dilakukan dalam jangka masa waktu yang begitu pendek. Dia merupakan satu peristiwa yang sukar untuk diterima oleh akal. Dan ada di kalangan mereka yang datang bertemu dengan Abu Bakar. Dalam riwayat itu, tak salah saya riwayat Al-Hakim, tapi riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Kalau kita rujuk dalam kitab As-Silsilatus Sahihah, dikatakan bahawa sanad kepada riwayat ini adalah sahih. Dikatakan bahawasanya bila mereka tanya kepada Abu Bakar tentang apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, dan Abu Bakar kata, demi Allah, jika benar dia mengatakannya, maknanya kalau betul Nabi cerita begitu, maka cerita itu adalah cerita yang benar, kan? Jadi apa yang membuat kalian hairan? Jadi Abu Bakar tanya, apa yang membuat kalian hairan tentang kisah Isra' dan Mi'raj itu tadi? Dan Abu Bakar beritahu kepada para penduduk Makkah lah, atau mereka yang telah memeluk agama Islam pada masa itu, apa yang membuat kalian hairan? Demi Allah, sesungguhnya dia memberitahukan kepada aku bahawa wahyu telah turun kepadanya dari langit ke bumi saat malam atau siang hari. Ini lebih besar dari masalahnya yang membuat kalian terhairan itu. Maknanya Abu Bakar kata, Nabi beritahukan kepada Abu Bakar tentang wahyu-wahyu yang Allah turunkan daripada langit. Nabi ceritakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda. Nabi maklumkan kepada mereka tentang ayat Al-Quran tersebut. Dan itu kita boleh percaya, kan? Sedangkan itu pun kadang-kadang mungkinlah bagi setengah mereka perkara yang pelik, sukar untuk percaya. Dan Abu Bakar kata, kalau tentang wahyu yang turun daripada langit, aku boleh percaya, apatah lagi kisah sebagaimana kisah Isra' dan Mi'raj tersebut. Maka sebab itu, dalam riwayat ini mengatakan, فَلِذَلِكَ سُمِّيَ الصِّدِّيقُ. فَلِذَلِكَ سُمِّيَ الصِّدِّيقُ. Maka sebab itu Nabi SAW menggelar Abu Bakar sebagai As-Siddiq, orang yang jujur, yang membenarkan, orang yang sentiasa mempercayai tentang apa yang Nabi SAW sampaikan. Ini adalah keutamaan, keistimewaan, kelebihan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq, yang Nabi rasa yang kita lihat, yang para sahabat lihat, ia merupakan keistimewaan yang sukar untuk diperoleh ataupun yang ada pada orang lain. Dan Nabi SAW sendiri memuji beliau, lalu mengangkat beliau ataupun menggelarkan diri beliau sebagai As-Siddiq. Sebab itu sampailah ke hari ini kita panggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau kita merujuk kepada keistimewaan Abu Bakar yang lain, kita dapati bahawasanya Abu Bakar ni adalah orang yang dikenali sebagai insan yang banyak melakukan amal soleh dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ketika Nabi SAW menyampaikan tentang sebuah kisah berkenaan dengan orang-orang yang beramal ibadah dipanggil melalui pintu-pintu syurga yang memiliki nama-namanya yang tersendiri. Dalam riwayat ini, masih lagi daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya' fi sabilillah du'iya min abwabi ya'nil jannah ya abdallah haza khairun. Maksudnya, siapa yang menginfakkan sepasang dari satu jenis yang dimilikinya di jalan Allah, nescaya dia akan dipanggil dari pintu-pintu, yakni pintu syurga. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Dan Nabi beritahu pada masa itu, Nabi sabdakan di sini kepada para sahabat,
faman kana min ahli salah du'iya min babi salah. Siapa yang di kalangan ahli solat, iaitu mereka yang banyak mengerjakan solat, maknanya bukan hanya sekadar solat 5 waktunya, tetapi solat sunatnya, qiyamul lail dan sebagainya kan, banyak melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan solat itu tadi. Nabi kata, maka dia nanti di hari kiamat akan dipanggil daripada pintu syurga yang bernama pintu solat. Kemudian Nabi kata, wa man kana min ahli al-jihadi du'iya min babil jihad. Siapa yang merupakan di kalangan orang yang berjihad di jalan Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan dipanggil daripada pintu syurga yang bernama pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, dan siapa di kalangan ahli sadaqah yang banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, tidak kira pada waktu susah ataupun senang kan, maka du'iya min babis sadaqah. Orang itu tadi di hari kiamat kelak dia akan dipanggil daripada pintu sedekah. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang berpuasa. Nabi katakan di sini, wa man kana min ahli siyam, dan siapa di kalangan mereka yang berpuasa, itu orang yang banyak berpuasa. Orang itu tadi du'iya min babis siyami wa babir rayyan. Dia akan dipanggil daripada pintu yang namanya, pintu syurga yang namanya bab ataupun pintu ar-rayyan. Bila Abu Bakar radhiyallahu anhu dia mendengar penerangan daripada Nabi SAW itu tadi, Abu Bakar lalu dia bertanya kepada Nabi dengan satu persoalan. Dia tanya, hal yud'a kulluha ahadun ya Rasulullah? Maknanya, apakah ada orang nanti di hari kiamat dia akan dipanggil daripada kesemua pintu itu tadi? Jadi Abu Bakar tanya, adakah nanti ketika di hari kiamat ada satu orang di kalangan hamba Allah yang mana dia dipanggil daripada pintu solat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, semua pintu memanggil nama dia. Dan di sini apa kata Nabi SAW sebagai jawapan kepada pertanyaan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tadi? Nabi kata, na'am, ya, bal arju, Nabi sebutkan wa arju an takuna minhum ya Abu Bakr. Bahkan aku berharap engkau adalah salah seorang di antaranya, wahai Abu Bakar. Ini keistimewaan yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang Nabi puji, yang ada pada diri dia. Kerana Nabi sendiri tahu Abu Bakar ni karakternya bagaimana, sifatnya bagaimana, keadaan orangnya itu bagaimana. Dia ni, maknanya di sini bila Nabi kata sedemikian, kita faham bahawasanya Abu Bakar ni adalah orang yang solat, menjaga solatnya, orang yang banyak bersedekah, orang yang juga sentiasa berjihad di jalan Allah bersama dengan Nabi SAW, dan orang yang berpuasa juga. Sebab itu Nabi kata, aku berharap engkau adalah salah seorang di antara mereka yang akan dipanggil daripada kesemua pintu itu tadi. Jadi ini merupakan keistimewaan, kelebihan yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah, tabarakallah muslimah. Kita lihat ya, bagaimana Abu Bakar ni merupakan satu sosok ataupun satu figure yang begitu hebat, yang dekat dengan Nabi SAW. Tetapi kedekatan beliau itu tidak menjadikan beliau orang yang sombong, orang yang mementingkan diri sendiri. Bahkan kedekatannya dengan Nabi SAW menjadikan beliau adalah orang yang lebih tawaduk dan merendah diri. Dan di sini, sebelum saya nak tutup kuliah video ini pada hari ini dengan pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan ataupun hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Abu Bakar yang telah saya sebutkan tadi. Ada dua perkara yang boleh kita ambil daripada perbincangan ini, iaitu pertama, beza antara seorang yang kita panggil dia sebagai, atau kita anggap dia sebagai kawan, dan seseorang yang kita anggap dia sebagai sahabat. Dalam hidup kita, kita boleh ada ramai kawan. Namun, kalau dalam ramai-ramai kawan itu, belum tentu ada seorang pun yang layak untuk kita angkat ataupun kita gelar dia sebagai seorang sahabat. Sebab itu kan, kawan ni boleh ada ramai, tapi yang kawan benar-benar dipanggil sebagai sahabat, mungkin 1 dalam 1000 orang yang kita panggil sebagai kawan tu tadi.
So di sinilah daripada Abu Bakar itu kita belajar bagaimana seorang sahabat itu dia berbeza dengan seorang kawan. Kerana bila dah namanya sahabat, dia adalah seseorang yang akan sentiasa bersama dengan sahabatnya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an adalah merupakan seseorang yang sentiasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, sebagai nabi, dia sentiasa menyokong, membenarkan dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta apa yang dibawa oleh baginda. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat ialah dalam perbincangan ini kita boleh faham bahawasanya mana ya? Dah tertinggal ya. Okey, salah notes lah. Okey, yang kedua ialah kita lihat begini. Kalau tadi kita kata beza antara sahabat dan juga seorang kawan. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita ya pada hari ini ialah bila kita nak kenal seseorang itu sahabat ataupun bukan, ada dua perkara yang boleh kita nilai dia. Satu ialah sahabat itu dia akan susah bersama dengan kita. Kedua, dia juga akan senang bersama dengan kita. Senang katalah, ataupun kata yang lebih mudah, bila kita nak tahu seseorang itu sahabat ke bukan, bila dia susah dan senang bersama-sama dengan kita. Sebab ramai orang, dia ingin hanya sekadar bersenang lenang dengan kita. Tetapi, bila kita susah, mungkin dia adalah orang pertama yang meninggalkan kita. So di sini kita lihat, adakah daripada kisah ataupun keistimewaan kelebihan yang ada pada Abu Bakar itu tadi, adakah dia orang yang hanya ingin bersenang lenang saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak kan? Kerana apa? Kita lihat dalam karakter dia, dalam sifat dia, kepribadian dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengakui dia sebagai orang yang berjuang bersama dengan Nabi. Dan kena ingat, perjuangan dia ataupun pembelaan dia, kebersamaan dia dengan Nabi SAW itu tadi, dalam perjuangan dakwah Nabi, dia bukan hanya sekadar lidah ataupun ucapan. Mungkin orang kadang-kadang dengan kita, dia kata, yelah, yes, I support you, I sokong you, I buat itu, okay, apa you buat semua I sokong. Tapi, adakah seseorang itu dia ingin memberikan sokongan dari sudut tenaganya, hartanya kepada kita? Belum tentu. Namun kalau untuk Abu Bakar radhiyallahu an, Nabi kata apa? Wa wasani bi nafsihi wa mali. Dia adalah orang yang membela aku. Di samping dia mengatakan aku adalah seorang yang benar, tapi dia membela aku dari sudut dengan jiwanya dan juga dengan hartanya. Dan seorang sahabat adalah begitu karakternya, begitu sifatnya. Dia dengan kita, bila dia bersama dengan kita, dia bukan hanya sekadar cakap kosong, kan bukan begitu. Tetapi bila kita memerlukan dia, dia akan bantu kita dengan apa jua cara yang dibenarkan oleh syarak untuk membantu kita supaya kita dapat keluar daripada permasalahan kita. Ini dinamakan sebagai sahabat. Dengan itu para muslimah yang saya kasihi, jadilah sahabat sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an. Kita belajar daripada apa yang sifat-sifat yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu an. Bila kita ingin jadi sahabat yang baik kepada sahabat kita yang lain, lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an dia bersahabat dengan Nabi SAW di sini. Kerana apa? Persahabatan yang kita bina bersama dengan teman-teman kita, dia bukan hanya untuk di dunia. Sebab dalam agama kita mengajarkan ukhuwah Islamiyah, dia bukan tentang apa yang ada di dunia. Tapi kita kena ingat, persahabatan yang terbina antara kita dan sahabat kita, dia adalah sesuatu hubungan yang kita bawa sampai ke akhirat sana. Atau dengan kata lain, #tiljannah. Itu sahaja untuk hari ini, muslimah yang saya kasihi. InsyaAllah kita jumpa pada kuliah kita di minggu hadapan pada masa yang sama. Jangan lupa ya, setiap hari Jumaat jam berapa? Siapa dah tak ingat dah pukul berapa dah kuliah kita kan, sebab dah lama sangat cuti. Pukul 9.30 pagi. InsyaAllah kita jumpa untuk menyambung perbincangan tentang biografi Abu Bakar radhiyallahu an. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.